Misi yang kedua, nak bagi peluang kepada kita untuk buang sehabis-habis dosa. Ramadan lah masa dan peluang untuk kita buang dosa kita. Kita dosa banyak. Dosa kita banyak. Setahun kita buat dosa. Allahu Akbar. Tapi tak nampak hari ni. Besok akan nampak. Besok akan tengok. Sekarang tak nampak. Tak nampak pahala kita banyak mana. Tak nampak dosa kita banyak mana. Maka sebab tu Ramadan datang beri peluang kepada kita nak buang. Macam mana saya nak buang dosa? Puasa lah. Tapi puasa macam mana? Puasa macam kita ke? Nabi kata, qala Rasul, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, puasa dengan penuh keimanan dan perhitungan, barulah Allah akan ampunkan semua dosa-dosa yang terlalu. Habis. Allahu Akbar. Tapi nak sampai iman dan waktu saban itulah yang payah. Sebab puasa kita hari ni, minta maaf ya, sama ada tak tahu, kata diberitahu, kata nak ambil tahu, Allah alam lah. Apa yang saya perhati, tengok puasa kita hari ni tak lebih sekadar kita tak makan, tak minum siang hari, itu saja puasa kita. Pasal apa? Kita faham puasa ialah tak makan, tak minum siang hari. Lain daripada itu, sebab kita tak faham mana puasa tu apa dia. Kalau kita faham puasa, betul-betul faham puasa tu, macam sahabat-sahabat sama Rasulullah dulu, sebab turun ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, kamu diwajibkan siam. Apa dia? Sahabat tahu, Nabi tahu. As-siyam makna dia imsak. Tu yang kita tahu waktu imsak tu. Itu sebenarnya puasa. Imsak apa dia? Tahan. Imsak itu mana? Tahan. Tahan apa? Tahan nafsu. Nafsu apa? Nafsu apa? Semua nafsu lah. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu main, nafsu seks, nafsu apa lagi? Tahan nafsu tu. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi, sebab turun ayat ini mereka puasa, mereka nak dekat bini pun tidak. Menjelang malam mereka habis masa di masjid. Siang-siang mereka puasa. Yang buat kerja, buat kerja. Yang buat ibadat, ibadat. Yang tikar, masuk masjid. Malam-malam jangan dekat-dekat, nak bini, dekat bini pun tak nak. Maka timbullah cerita, berapa ramai seri-seri sahabat datang jumpa Rasulullah tahun pertama puasa. Datang suara, ya Rasulullah, saya tanya sikit, kenapa suami saya ni sejak dia puasa 3 hari ni nak dekat saya pun tak nak. Apa macam mana Rasulullah? Aku tak tahu, Nabi kata. Datang suami mengadu lagi, Rasulullah, suami saya ni dekat saya pun tak nak, macam mana ni? Datang mengadu lagi, dah ramai sangat mengadu, bawa turun ayat. Datang Jibril bawa ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ila akhir ayat. Itu turun ayat. Dihalalkan bagi kamu pada malam-malam puasa, lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum, mendampingi isteri-isteri kamu. Halal. Lepas buka puasa, dia tolong buka puasa, tak pasal. Buka dulu. Minta sabar-sabar tak tempat buka puasa. Ajak orang tua masuk bilik. Buka puasa dulu. Lepas tu halal. Halal. Tapi sahabat mereka tahu puasa. Oleh kerana puasa, walaupun halal, mereka tak berjumpa isteri mereka sepanjang Ramadan. Habis malam, pergi masjid, berjemaah maghrib, turun sampai Isyak, beribadat. Itu kata puasa, iman dan wahtisaban. Takut-takut kita hari ni, yang kita puasa hari ni, tak makan, tak minum siang hari sahaja. Tapi kita sedar tak, bila mana kita buka puasa, kita puaskan nafsu makan. Betul tak? Kita puaskan nafsu makan. Allahu Akbar. Ni belum buka puasa lagi, petang buka puasa apa terbayang, fikir tu. Dia balik ke singgah bazar Ramadan, habis 10 jari tu, satu plastik tu. Ya. Ini bukan puasa. Puasa kena tahan, lawan nafsu. Sebab tu Nabi mengajar kita, bila kita buka puasa, Nabi kata apa? Qala Rasul, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamarin fa in lam yajid fa alaihi bil ma fa innahu tahur. Apabila salah seorang kamu nak berbuka puasa,
Berbukalah dengan hanya beberapa biji buah tamar. Nabi suruh buka buah tamar saja. Fa'in lam yajid, kalau kamu tak jumpa buah tamar, buka dengan air je. Air apa? Syarab bandung ke, air batu kacang ke, tak kira lah, penting air cukup. Tapi kita buka puasa macam mana? Macam mana kita buka puasa? Seolah-olah terpuaskan nafsu makan. Puasakah kita? Itulah tuan-tuan yang Nabi kata iman dan wahti sudah sampai ke peringkat itu yang payah. Tahan nafsu tidur, tahan nafsu main, tahan nafsu seks, tahan nafsu makan, tahan segala-galanya. Itu dikatakan imanan wahti sama. Sebab tu saya bukanlah saya dah megah, tidaklah. Ya. Kalau tuan-tuan pergi buat spot check rumah saya untuk buka puasa, atas meja makan saya yang ada buah tamar sikit berlambuk, itu yang ada. Ataupun sebiji 2 biji kuih-kuih yang manis. Itu je. Rumah saya buka puasa simple. Kadang-kadang ada menantu saya, menantu baru yang tak ni, dia beli buku, ada sip buku balik. Dia sembunyilah. Lepas dia buka baru dia makan kemudian. Takut juga pun. Tapi kalau menantu lama-lama tu dah biasa, dah okeylah. Buka puasa buah tamar, habis bayang maghrib. Lepas tu masuk dapur sekali. Kenalah nak bau lambuk dalam mangkuk kuih 2-3, cukup lah, habis. Itulah cara saya dan keluarga berbuka puasa. Lebih daripada cukup. Untungnya anak-anak saudara anak datang rumah saya. Jadi orang tahu rumah dia tak ada nasi buka puasa. Tak datang dia rumah saya. Dia tahulah rumah tak ada nasi. Itu tuan-tuan mengajar kita. Boleh buat insya-Allah. Boleh buat tak? Cuba malam ini. Lawan nafsu. Nafsu nak itu, nak ini, macam-macam nafsu nak. Itu nafsu aja. Nabi kata buka buah tamar dah cukup. Saya pernah sekali. Tak payah makan bubur lambuk, saya buka buah tamar. 4 biji buah tamar saya makan. Dengan segelas air. Cukup, lebih daripada cukup. Allahu Akbar. Itulah hikmah di sebalik buah tamar yang Nabi kata tu. Kelebihan dia. Sebab buah tamar sejenis manisan, benda manis yang tak disentuh api. Mana benda yang manis yang tak masak lah, benda tak dimasak lah. Sebab kalau benda macam kuih-kuih manis semua dimasak. Bila kena api, dia tak macam buah tamar. Buah tamar dia manis tapi tak kena api, tak dimasak. Bila masuk dalam badan kita, dia segera mengeluarkan glukos. Itu kajian dibuat oleh pakar-pakar perubatan di Timur Tengah mengatakan itu hikmah buah tamar. Masuk buah tamar, dia cepat mengeluarkan glukos. 3 biji, 4 biji buah tamar, pergi semayang. Dalam masa 5 minit, dia mengeluarkan glukos. Glukos itulah maknanya tenaga yang diperlukan oleh badan kita untuk menggerakkan badan kita. Glukos. Cukup. Lepas tu, pergilah makan sikit buah tamar ke, berlambuk ke sikit. Ini tak berbuka puasa, ya Allah. Parang masuk, paku masuk, besi masuk, batu masuk. Sama kalau perut boleh cakap lah, bahalul tiap asal sikit. Ya. Dan inilah peluang kita tuan-tuan nak bagi rehat perut, nak bagi rehat enjin perut ini. Setahun makan tak berhenti. Allah syariat puasa nak bagi dia rehat. Kalau kita pakai kereta tuan-tuan, pakai kereta tak usah sebis-sebis apa setahun. Apa jadi kereta agak-agak. Ya. Ini bukan setahun, hidup 70 tahun enjin tak pernah tukar ni. Sebab itulah peluang nak bagi dia rehat. Buka puasa sikit cukup dah. Okey, habis. Satu ya. Dan itu yang pertama, nak bagi peluang pada kita untuk menambah sebanyak-banyak pahala. Dan yang kedua, nak buang dosa. Dengan syarat puasa kita kena iman dan wahtisaban. Kalau puasa macam kita biasa buat saja, itu belum tentu jamin untuk membuang dosa kita baik.